faham terhadap agama, nilai-nilai kebaikan. Ya, tak faham agama dengan baik. Sebab tu tengok macam mana hadis Nabi yang menyebut, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dia, Allah akan bagi dia faham urusan-urusan agama. Yang jadi susah, yang jadi payah, kenapa? Ketika mana semua manusia pelbagai peringkat, tak kira muda ataupun tua, sangat jauh daripada memahami agama dengan baik. Macam-macam tuan-puan yang menggelarkan diri sebagai NGO lah, apalah ya. Kita tak nak cakap secara spesifik, tapi kalau tuan-puan luas pengetahuan pasti akan tahu. Adanya orang-orang yang sebenarnya dari sudut kepintaran mereka adalah orang pintar. Mereka telah memberikan macam-macam jugalah ya, bakti dari sudut kita kata apa, jasa kepada masyarakat dan negara. Tapi ingat, ini bab memahami agama. Akhirnya keluarlah suara-suara daripada golongan yang pintar, segelintir mula menyalahkan, mula meletakkan satu kefahaman yang berbeza daripada kefahaman Islam yang sebenarnya. Keluarlah suara-suara itu di tengah-tengah masyarakat atas nama yang macam-macam lah ya, kebebasan bersuara lah, kebebasan itu inilah. Tapi yang sebenarnya ada segelintir golongan semakin banyak bercakap, semakin banyak menjelaskan itu dan ini, tapi kadang-kadang hanya menggambarkan bahawa jauh daripada memahami agama dengan bacaan yang sebenarnya. Ini berlaku tuan-puan ya. Dan yang ketiga adalah pengaruh globalisasi. Akar umbinya adalah sekular, ideologi sekularisme. Beranak pinak tuan-puan menjadi ideologi-ideologi lain yang bercampur dalam masyarakat, seperti materialisme, ya, jadi golongan materialistik, hedonistik, banyak lagi. Hedonisme, materialisme, liberalisme dan macam-macam lagi. Boleh lihat pada awal-awal penerangannya dalam buku ini. Kita tak boleh kata macam berat sangatlah kita bincang ni ustazah. Ya, bagi yang ringan-ringan lah, bagi zikir pagi-pagi tu makcik. Zikir-zikir juga Tapi kita jangan sampai lupa tanggungjawab kita kepada masyarakat. Ya, kita jangan sampai lupa untuk melihat bagaimana musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah, ya, mereka cipta dan merancang untuk menjauhkan umat Islam daripada memahami agama dengan baik. Jadi tengok isma-isma ini, ideologi-ideologi ini yang bercambah daripada apa? Ideologi yang menjadi terasnya adalah sekularisme. Apa dia sekularisme? Memisahkan urusan hidup dengan agama. Cerita agama ni kita boleh bincang bab semayang je. Cerita agama ni kita rujuk kita dalam bab-bab yang sekitar sepadan masjid ni saja. Ya, itu pun cakap benda-benda yang berbentuk sangat individu ya tuan-puan. Cerita pasal solat, cerita pasal zikir-zikir yang kita boleh buat sendiri macam tu. Cakap pasal sedekah, tapi jangan masuk dalam bab ekonomi. Jangan masuk dalam bab sosial. Jangan masuk dalam bab pemerintahan, politik, pentadbiran. Jangan masuk bab-bab lain ni. Kenapa? Yang ini kita akan rujuk kitab lain pula. Yang ini kita akan tengok trend. Yang ini kita akan rujuk zaman. Ini adalah idea secularism. Sebab ad-din adalah cara hidup. Bermakna inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya nak beranak rasanya ya. Tahun lepas pun nak beranak juga ya. Ramai anak dia. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ad-din apa dia? Cara hidup.
Seluruh urusan hidup panduannya adalah balik kepada Islam. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi ijma', ya, juga qiyas. Itu pun semuanya akan merujuk balik kepada sumber yang utama, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jelas. Urusan apa? Balik pada Quran. Semua urusan. Kenapa manusia jadi kehidupannya gawat? Sebab dia telah pindah daripada rujuk Quran merujuk kepada yang lain selain daripada Al-Quran. Teras tadi sekularisme, beranak macam-macam. Jadilah golongan yang melihat dan menilai semuanya pada kacamata kebendaan. Ketika ini tuan-puan sekalian, benar-benar kita akan kehilangan umur, kehilangan masa. Berapa ramai orang yang bersusah payah mencari dan mendapatkan harta benda. Oi, lelah tuan-puan. Kalau kita punya impian kebendaan dan keduniaan terlalu tinggi, ini sangat memenatkan. 50 tahun masih struggle lagi, struggle. Dia kalau struggle seimbang tak ada masalah, ya, kalau betul perancangan dia. Tapi kan ya Allah ya Tuhan, umur 55 tahun, 60 tahun masih asyik bagi kad dekat orang. Ya, this is my card. My card. Nak beritahu masih lagi cuba ni nak melebarkan bisnes. Rata dunia ni sampai. Rata. Eropah sampai, Asia Barat sampai. Yang tak sampai kat mana? Masjid depan rumah. Yang tak sampai kat mana? Dekat program-program ziarah orang sakit sebelah rumah je. Ya, tolong uruskan jenazah depan rumah. Yang tu tak ada kesempatan. Kesempatannya apa? Jauh-jauh struggle untuk apa? Sebab impian-impian keduniaan dan kebendaan terlalu besar. Muslimat, muslimin, benda ni kita kena awas, ya. Kena awasi, cakap kat diri sendiri. Nafsu ni dia pun ikut peringkat juga. Dia pun ada tadarruj, ada peringkat-peringkat dia. Sebab tu kita tak tahu, ya, siapa diri kita yang sebenar, sebesar mana nafsu kita sebelum kita diuji. Kalau memang tak ada apa, memang tak ada duit, tak ada benda, tak boleh lagi nak declare yang kita ni baik-baik sangat. Tapi kalau dah diuji, ya tuan-puan, dengan harta benda, dengan ialah kebendaan, tapi Masya Allah tetap menjadi orang yang seimbang dalam urusan tadi. Tahu mana urusan dunia, banyak mana urusan akhirat sebesar mana. Maka ini barulah orang yang benar-benar teruji. Jadi ini nak mengingatkan kita dan generasi yang muda, ingat di hadapan tu banyak cabaran. Cabaran apa? Ada racun yang akan masuk dalam pemikiran kita. Racun ini adalah ideologi yang menyalahi ajaran-ajaran Islam, konsep dan prinsip yang dibawa oleh Islam. Kesian kita tuan-puan kalau anak-anak kita, keturunan kita kelak akan menjadi pendokong-pendokong ideologi tersebut, padahal ideologi itu bercanggah dengan ajaran Islam. Sebab tu kena ambil tahu urusan-urusan yang seperti ini. Sebab tengok, ya, kata-kata Syekh Hasan Al-Banna. Dia kata apa? Al-hayatu aqidatun wa jihadun. Kehidupan ini adalah aqidah, keyakinan. Apa yang ada kat dalam. Semua orang sedang hidup dengan apa yang ada kat dalam. Al-hayatu aqidatun. Hidup itu adalah keyakinan, wajihadun, dan perjuangan terhadap keyakinan tadi. Orang yang yakin bahawa dia akan dinilai dengan hebat, dia akan dilayan dengan hebat sekiranya dia menunjuk dan mempamerkan dari sudut kemewahan harta bendanya, pasti dia akan berjuang dengan apa yang dia yakinkan. Setuju tuan-puan? Atau apa yang kita yakin? Sebab itu sangat penting untuk melihat apa yang generasi muda hari ini yakin. Apa yang anak-anak kita yakin. Ya, kena tanya. Contoh, ustazah pergi dengan program-program remaja, termasuk anak-anak kita kat universiti. Okey, keluarkan buku, keluarkan kertas.
Ustazah cuma minta mereka tuliskan 10 perkara yang mereka yakin dalam hidup, dan mereka akan berjuang atas apa yang mereka yakinkan. Tulis 10. Minta maaf cakap tuan-puan, sebahagian besar tak faham pun saya cakap apa. Yakin apa ustazah? Nak tulis apa ni? Nak tulis apa? Ya Allah ya Tuhan, saya rasa senang dah tu. Ya, saya kata tulis 10 perkara yang kamu yakin dalam hidup. Yakin apa? Ya, terpaksa bagi contoh, lepas tu masa-masa meniru pula contoh tu. Padahal tu contoh, saya kata okey, cuba tulis nak macam ni. Contoh, kita yakin selama mana kita melakukan yang terbaik pada ibu bapa kita, maka hidup kita akan dicucuri rahmat dan keberkatan daripada Allah. Itu contoh apa yang kita yakin. Tulis. Oh yang tu ke? Dia kata dia pun tulis nombor 1. Nombor 2 dah tak ada idea. Ada contoh lain tak ustazah? Ya Allah tenatnya. Ni cakap ni cerita benar tuan-puan. Sampai saya kata ya Allah, macam mana kalian hidup? Kalian nak hidup untuk apa? Tak ada benda yang mengisi kat dalam jiwa ini akidah, keyakinan. Kadang-kadang keadaan kosong. Bila kosong, yang mengambil tempat adalah ideologi tadi. Sudahnya ideologi itu akan bentuk apa? Cara berfikir, cara pandang, cara bertindak, semua ditentukan oleh kat dalam. Bila yang masuk adalah materialistik tadi, materialisme tadi, ideologi kebenaran, tengok sanggup bersusah payah untuk benda, tapi tidak sanggup bersusah payah untuk mencari pandangan Allah. Jauh nanti tuan-tuan dibawa jauh oleh ideologi-ideologi yang sedemikian.